Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Podcast ini adalah berdasarkan kisah-kisah benar. Segala perlakuan berunsur syirik tidak digalakkan sama sekali. Budi bicara pendengar dinasihatkan. Bayangkan jika anda berada di sebuah kawasan yang tiada penghuni. Di dalamnya berbunyi suara-suara gaib yang penuh misteri. Di sebalik situasi seram ini, mungkin ada entiti yang sedang memerhati tanpa anda sedari. Kerana setiap ketakutan itu datangnya dari firasat maupun sifat kosong dalam diri yang tiada penghujung. Inilah cerita hantu seram. Sudut puaka mempunyai pelbagai definisinya. Begitu juga dengan pandangan dari sudut lubuk hidupan haiwan, jin dan manusia. Namun, lubuk puaka yang dimaksudkan ini adalah berkait dengan destinasi penggemar-penggemar yang dikaitkan dengan pemancing dan seumpamanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama anda Abang Wan di dalam Cerita Hantu Seram musim yang ketiga di Shock Podcast akan membawa tajuk Lubuk Puaka. Dah sebut tentang lubuk banyak berkait dengan contohnya macam pemancing. Dia akan cari tempat-tempat yang di mana situ banyak ikan ataupun lubuk banyak udang. Kan bila sabut punya udang ni mesti ada sesuatu dekat bawah dia yang sebenarnya kita tak faham. Contohnya udang, bagaimana yang Wan difahamkan oleh kawan-kawan pemancing, dia berkait dengan buaya. Ya, dia katakan di situ ada buaya. Maknanya di situlah lubuk udang. Di mana nak dapatkan udang-udang yang kualiti dia yang besar-besar saiz dia. Jadi sebaik selain daripada buaya sebenarnya terdapat benda lain dekat situ yang menjadi kegemaran tempat buaya jadikan sarang. Di situ dah banyaknya udang. Yang itu yang dikatakan lubuk puaka. Selain daripada lubuk puaka yang kita kaitkan dengan buaya ni, sebenarnya lubuk puaka ni banyak yang kita kaitkan dengan lokasi di mana terdapat makhluk-makhluk halus yang menjadikan tempat itu adalah tempat tinggalnya. Yang kita panggil, ada sebahagian kita panggil khadam, ada sebahagian kita panggil penunggu. Yang kita kaitkan biasa di hutan-hutan, kita kaitkan dengan pohon yang besar. Contohnya macam pohon ketapang. Kan mesti ada penunggu di sebalik pohonan yang besar tu. Betul. Jadi bersama Abang tak keseorangan pada episod kali ini. Abang bersama dengan Cik Ain dari Pendang, Kedah. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya. Okey Ain, kalau cerita pasal cerita-cerita mistik ni kan berkait dengan lubuk puaka ni, ada hantu dan macam-macam kan. Betul. Jadi apa yang dapat Ain kongsikan dengan pendengar-pendengar kita kali ini? Silakan. Apa yang saya dapat kongsikan, saya ni kampung belah utara, Pendang kan. So kampung saya ni tak jauh lah dengan Gunung Jerai. So Gunung Jerai ni kan siapa-siapa pun mesti tahu tempat orang buang tempat tu. Buang benda-benda macam tu kan. Betul. Pasal kes bunian lah apa semua ada kan. So kampung saya ni macam-macam cerita lah yang saya dengar daripada zaman saya budak sampai sekarang ni. Tak henti-henti. Sebab situ memang kawasan pegunungan kan. Dan lagi situ hutan. Betul. Sampai hari ni kan. Sampai hari ni mesti ada cerita baru orang cakap. Sebalik daripada itu, Gunung Jerai ni juga dia ada cerita sejarah dia yang sendiri daripada zaman dulu, betul? Betul. Yang ada kata kapal lah kat atas. Ya, betul. Jadi yang cerita pasal seram ni, kita nak ceritakan macam mana ni? So zaman saya budak-budak banyak lah yang rumah saya ni dia tak jauh dengan Gunung Jerai tu. So dia jadi macam laluan. Pernah dengar yang saya punya abang kakak cerita, ayah saya sampai demam lah. Dia masa tu nak ambil uduk dekat surau. Tiba-tiba dia nampak benda tu lalu. Kalau macam kita orang Kedah panggil dia langsiak lah. Tu famous lah kat kampung. Nampak dia lalu yang tu. Lepas tu and then ayah saudara pun pernah dengar, kalau dekat atas rumah dia berkata kalau dengar macam
orang asah pisau kena zinc tu, jangan tegak lah. Faham lah. Memang dia atas bumbung lah orang kata. Dia memang dia atas bumbung lah. Orang kata rambut dia tu kalau kena zinc tu bunyi macam orang asah pisau. Macam tu. Okey. Lepas tu macam saya ada pengalaman macam bau tu pernah lah. Saya zaman budak-budak, saya suka tengok cerita hantu malam-malam. Bagi semua tidur, tutup lampu tengok. Kadang-kadang tiba-tiba datang bau wangi pada belakang. Lepas tu pintu toilet tutup. Di sini. Sendiri. Macam kita nak cari punca, tak tahu tak. So cerita jenis nak ambil shock benda tu, nak rasa dia punya seram, tapi dia main betul lah. Macam tu lah lebih kurang. Saya nak menguji diri sendiri lah maksud dia. Dan nak cari bukti benda tu, kemunculan, kewujudan benda tu kan. Betul. Lepas tu tiba-tiba jadi muncul tu betul. Memang ada. Macam bau tu macam biasa sangat lah. Kalau tengok TV pukul 12 ke 1 tu seorang-seorang, kadang saya tengok sampai 2-3 pagi kan. Memang bau tu akan datang lah. Macam kat kampung. Orang kata bau bunga wangi semua tu. Dia wangi ke busuk kan? Selalunya wangi. Selalu datang bau wangi, bau macam bunga. Lepas tu macam pintu toilet tutup sendiri. Ada lah pengalaman. Itu dia. Jadi sejauh mana gangguan benda-benda ni yang Ayin pernah lalui, pernah nampak? Yang saya tak pernah nampak. Yang saya setakat bau dengan ada bunyi tu. Macam ayah saya, abang saya dulu pun pernah. Yang paling dia ini seram dengan kelakar. Jiran saya kan dulu orang pergi Raja Kilang kan pagi. So rumah saya tu ada satu jabatan. Dia pernah bawa motor terjun sungai, pacak kepala sungai tu. Sebab masa tu dia bawa motor, dia rasa berat, pulau minyak, tiba-tiba jadi ringan, terjun dalam sungai. Sebab depan rumah memang ada sungai. Pacak kepala tu. Masih ada orang nampak pagi-pagi. Waktu macam abang ipar saya pun pernah nampak berbola merah tu, dia kata demam kan tu. Banyak lah daripada kampung ni, banyak lah. Itu dia. Kalau kata yang perkara yang berkait dengan lansiang ni kan, yang kita, orang sebelah tempat kita KL ni akan panggil lansui. Betul, lansui. Lansui, tapi kita di utara ni kita panggil lansiang. Okey. So cerita dia lansiang ni sebenarnya, abang ada cerita ni zaman abang kecil-kecil dulu. Kampung arwah Tok Abang, Tok Wan Abang dan nenek Abang dulu di Kedah juga, di Alostan. Di apa ni, Teluk Wanjah. Teluk Wanjah. Lorong Titi Siam. Pernah lalu lah tu. Ya, itu kampung abang kat dalam tu. Asalnya dulu. Abang daripada kecil di situ dulu. Jadi kampung tu masa zaman tu dulu memang tak ada apa-apa lah. Rumah pun berjarak-jarak. Bukan macam sekarang kan. Sekarang ni dah ada Pacific, bangunan semua apa semua kan. So bangunan SUK semua dah ada dekat situ kan. Dulu tak ada. Masa dekat Teluk Wanjah tu kan, cuma ada air pancut tu saja. Sebelum dipindahkan air pancut yang warna kuning tu. Ada. Kat Teluk Wanjah tu ada satu runabout tu. Betul, runabout. Dulu itu saja yang paling popular lah kat situ. Tu yang orang kata apa tu, jadi kita punya tumpuan dan orang kata apa, pengenalan tempat warisan dan tempat pembanggaan warga Kedah di situ. Pada waktu tu lah kan. Air pancut tu je abang ingat yang arwah Tok Abang selalu bawa abang daripada lorong Titi Siam akan nampak kat situ. Tapi kejadian yang menarik dia dekat kampung tu, ya, ini abang nak cerita yang berkait dengan cerita yang bagaimana yang Ayin cerita ni kan. Di rumah papan lah, 2 tingkat. Zaman rumah kapan, rumah bawah dengan rumah atas. Jadi ada malam-malam kadang-kadang kita balik cuti hujung tahun, akan duduklah ramai-ramai. Masa tu bapa-bapa saudara abang pun belum kahwin lagi. Pak Ndak abang, Pak Lang abang semua belum kahwin lagi, masing-masing lagi muda-muda lagi. Jadi rumah tu bila malam kalau nak tengok TV, kadang-kadang ada gangguan juga. Lansiat tu bukan setakat di luar tau, bukan setakat di luar rumah ataupun atas bumbung. Dia akan masuk dalam rumah, dia akan halang TV yang kita nak tengok ni. Dia halang sampai dalam rumah. Tapi kita cuma nampak benda tu macam hitam-hitam. Dia tak menampakkan penyelurupan kepala dengan perut apa semua, tak ada. Dia dalam bentuk hitam-hitam tu, dia cover depan TV yang kita tengah tonton tadi. Zaman dulu TV hitam putih. Betul. Yang jenis pintu boleh buka seret tepi kan. Dia macam gitu. Tapi dia lalu macam tu. Kadang-kadang dia bersembunyi di balik balik tikar mengkuang.
Oh, tikam mengkuang. Sebab zaman dulu siapa-siapa yang pregnant dalam rumah tu, yang mengandung dalam rumah tu, kita orang kampung zaman dulu kan banyak, kita dikenali banyak lah yang menggunakan lapik tikam mengkuang. Betul. Jadi setiap bilik ada tikam mengkuang. Betul. Jadi arwah Tok Abuan ni dia cukup peka. Sebelum anak menantu masuk dalam bilik, arwah akan masuk bilik dulu. Ini apa yang diceritakan oleh mak bapak Abuan sendirilah. Arwah Tok Abuan dia memang peka dengan Tok Wan Abuan. Arwah dia akan masuk bilik dulu sebelum anak menantu masuk bilik. Dia akan tengok apa ada dalam tikam mengkuang tu. Halau dulu keluar dalam tikam mengkuang. Ya, dalam bilik. Macam ada benda tu memang dulu cukup banyak dekat kampung di tempat Abuan lah. Kampung tu lorong Titi Siam. Kalau sebut dekat orang Kedah zaman dulu memang banyak cerita-cerita yang mistik dekat sana lah. Tu sebahagian dia. Sampai kadang-kadang dekat luar rumah ni bapa saudara Abuan salah seorang yang nampak masa dulu bilik air, toilet zaman dulu kan zinc. Betul. Zinc ke tempat air keluar tu kan dia kadang-kadang dah berkarat. So terkohong lah kat situ. Nampak lah kat luar tu kan. Kat luar tu ada macam pokok daun mengkuang tu dengan pokok serai lah apa semua kat situ. Kan laluan di situ. Jadi bila dia renung, bapa saudara Abuan dia cerita pengalaman dia. Dia tulis satu malam tu, tengah malam dia nak buang air kecil. Dia bangun pukul 1-2 pagi macam tu, pergi bilik air turun bawah. Zaman dulunya ni kan. Jalan nak turun bawah tu daripada atas rumah tu, dia punya tangga tu memang tak ada macam zaman sekarang ni. Dia memang nampak kat luar terus. Betul, dia kan kayu satu. Kayu satu-satu tu memang nampak luar tu siapa ada. Betul. Kan? Dia tak ada tutup. Lepas tu bila nak turun tu memang orang akan terjun terus ke bawah. Dia tak tinggi lah. Maknanya ada 4-5 tangga je, anak tangga kan. Terjun sebab takut kena tarik. Betul. Sebab kadang-kadang dipahamkan siapa yang main turun macam tu je, orang yang tak pernah duduk dalam rumah tu kan, dia akan kuih kat kaki. Kalau ikut dia tak tarik tapi dia kuis kat kaki. Bila kuis kat kaki, ada benda lain kuis, maknanya lansui tu lah. Dia akan kuis kat kaki orang tu, kita terkejut. Jadi kita terkejut, kita akan lompat kita akan jatuh, mungkin akan mencedera kan. Jadi pada yang dah biasa dalam rumah tu, kita tak turun macam tu. Kita turun kot tepi anak tangga. Faham. Kat tepi anak tangga, kita tak turun pakai anak tangga. Jadi jalan menjengkit lah kat tepi anak tangga kan. Tengok bawah ada orang kan. Dia selalu kuih kat bawah tu. Jadi satu lagi cerita dekat bilik air tadi, salah seorang bapa saudara ni, dia pernah nampak lansui tengah makan katak. Nampak sambil tengah tu dia nampak lah pokok pandan. Pokok pandan ada satu guguh dekat situ kan. Nampak ada bergerak. Mana ada benda kat luar tu kan. Ayam apa semua mesti dah orang dapat masuk dalam kandang balik masa tu. Jadi dia pun jenguk. Dia tungging sikit badan dia kan, turun dengan kepala dia tengok. Bila dia jenguk ke bawah tu kan, apa yang dia nampak tu, apa ni, lansui tengah makan. Kepala tu dengan tangan tu tengah makan katak dekat bawah luar bilik air tu kan. So nampak dekat pokok pandan tu, benda tu tengah makan katak. Apa lagi dia melompat. Kalau kita kalau saya betul melompat memang koboh kat situ. Bila tanya dengan dia, muka lansui tu macam mana, dia kata mata merah, gigi tajam kan. So nampak dia tengah makan katak besar je kan. Itu cerita dia lah. Tapi biasanya benda ni dia ganggu sampai atas rumah. Dia bunyi, dia kencing daripada atas zinc tu. Bunyi macam satu tempat tu macam air hujan tu. Kan sampai ke bawah. Tapi itulah banyak orang tua-tua dulu bagi pantang lah kan, jangan kena air kencing dia. Takut bawa penyakit. Tu yang kata ludah hantu pun dah. Ludah hantu pun ada juga. Tu ada cerita dia jugalah. Dia bawa penyakit lah benda tu kan. Kena sampuk something, satu ni macam tu lah contoh dia. Jadi itu cerita Ayin. Jadi apa yang katakan hantu ni kan, sebut pada cerita hantu ni, apakah yang jenis hantu yang Ayin pernah nampak tercempak sendiri masa dekat kampung ataupun kat tempat lain? Ya, macam saya setakat ni saya pernah follow game paranormal juga. Masa tu dekat, kalau siapa pernah tahu, dekat Bukit Tungku tu banyak lah rumah banglo lama kan. Pernah follow lah satu rumah banglo tu.
dia tak tahu, nampak bukan nampak dengan jelas lah, just sikit-sikit je nampak dekat rumah banglo tu. Sebab dia orang cakap situ famous dengan, dia orang panggil candy kalau terpocong apa dia, candy apa tu? Candy terpocong kan. Situ pernah lah nampak bayangan macam tu lah. Bukan nampak jelas lagi lah. Setakat bau, setakat ni yang paling jelas bau dengan dengar tu je lah. Itulah sebenarnya kalau simptom-simptom berkait dengan makhluk halus ni kan, suka buat kongsi yang kat sini lah. First, bila sebelum kita nampak dia, kita akan rasa macam sakit kepala ataupun bahang. Dia panas. Dia panas, itu salah satu simptom lah. Kemudian sakit kepala, kemudian kita akan rasa sesak nafas. Dia rasa macam kita duduk di tempat orang yang ramai. Ibarat dia macam itu kan. Dan kemudian ni kita punya emosi akan berubah akan jadi macam nak marah, jadi serabut lah. Dia punya impact dekat situ. Satu lagi, lepas itu pada simptom tu kita akan dapat bau. Mulanya bau dia wangi, tapi penghujung dia mula berubah daripada wangi, dia akan jadi bau dia warna amat busuk. Itu satu dia. Kemudian bau kita kalau katakan dia tunjuk, nampak lah benda tu siapa dia kan. Benda tu langsui ke macam yang kita kongsikan tadi, ataupun benda tu mungkin ke Gondorowo ataupun yang kita panggil Pontianak. Kan, sebab dia ni memang sifat dia, memang bau dia busuk lah. Terus setakat ni saya tak pernah nampak lagi. Macam pernah kena kacau tu ada. Yang paling terbaru tahun bila itu paling terbaru lah untuk saya kena kacau dekat rumah sini kat KL. Sebab sebelum ni saya banyak follow P Paranormal. So tak ikut pantang apa semua, tak tahulah. Benda tu ikut. Benda tu tak tahu, saya tidur seorang-seorang kat rumah, tidur kat sofa dalam pukul 3-4 pagi rasa kena tolak. Kuat gila masa tu, tidur atas sofa. Jatuh lah. Saya memang rasa kena tolak tu kuat. Tapi masa saya bangun tu, saya memang kena tolak tu terus saya terjaga. Sikit lagi nak jatuh. Tapi masa bangun tu memang meremang gila time tu. Sebab seorang kat rumah kan, rasalah diri tu memang rasa orang sentuh tolak. Masa dekat sofa, itu yang paling terbaru lah yang saya pernah rasa. Seram gila masa tu. Bagi tahu kat member, aku cakap first time aku kena tolak. Itu pun sudut sebab kita pergi ke tempat lubuk puaka dia tu kan. Mungkin lubuk puaka dia macam aktiviti paranormal ni. Sebenarnya itulah dia. Kita menjerumuskan diri kita pergi ke lembah dia, ke lubuk dia. Lubuk-lubuk puaka, lubuk di mana tempat-tempat tinggal benda-benda yang kita panggil penunggu lah. Kan, benda-benda yang berkaitan dengan sudut makhluk halus, makhluk alam gaib, yang dikaitkan dengan jin. Sebenarnya jin lah kat situ. Jadi ending dia dekat sini, kalau katakan kita pergi tempat-tempat macam tu, banyak sebenarnya yang kita kena belajar daripada sudut sebagai kata apa, penggiat aktiviti paranormal. Kan, contoh macam yang abang pun pernah juga join dengan tim paranormal sebelum ni. Pergi sampai ke Borneo, pergi sampai ke Johor apa semua kan, Kelantan, Perak, macam banyak tempat lah juga. Tapi sebagaimana biasa kita akan dapat lihat kan, perbezaan pembawaan satu-satu pasukan ni, macam mana pengamalan dia. Betul. Dia permulaan dia buat macam mana? Adakah dia mulakan dengan doa, adakah dia mulakan dengan pembuka kata dia macam mana kan. So macam-macam lah. Ada yang sampai dia yang berjemaah lah, macam berzikir lah apa benda kan. Jadi tu abang pun kadang benda-benda macam ni ada yang bagus untuk kita ikutlah benda yang kita tahu. Kepastian dia ada benda bagusnya, baguslah kan. Contohnya kita solat dulu jemaah ramai, completekan dulu isyak kan. Lepas tu baru kita jalankan program ni. Tu okey lah kan. Tapi ada sebilangan tu yang main terjah. Dia main terjah. Lepas tu dia punya mukadimah tu tak berapa menarik lah. Lagi satu, dia ada okey, macam peserta-peserta perempuan ni ada perlibatan dia yang okey tu okey. Tapi ada perlibatan kaum-kaum Hawa ni kadang-kadang bersifat yang kita tengok pun kita tahu dia ni semangat tak berapa kuat. Kan, sebab lemah lembutnya tu kadang-kadang melambangkan pribadi dia, ketidakmampuan dia kan. Jadi
apa yang berlaku kadang-kadang kat situ bila kita pergi di tempat-tempat yang dikatakan lubuk puaka ni, ada yang kena rasuk, ada yang histeria kan. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kelengkapan pada diri kita sendiri pada dalam lah. Pengetahuan kita dari sudut doa-doa dan ayat-ayat Quran yang kita sesuai untuk kita baca kan, surah-surah yang sebagai pendinding diri kita untuk kita lengkapkan diri sebelum kita menjerumus diri kita masuk ke lubuk yang dikatakan tadi, lubuk puaka ni kan. Itu dia. Jadi baik, bila sebut pasal paranormal, itulah dia yang suka mempesankan dengan pendengar kita. Baik Ayin, itu saya cerita yang Ayin ada kan untuk episod kali ni. Itu je lah yang saya kongsikan. Tapi banyak tapi kita kongsikan yang tu lah. Kata nanti kita ni kita keluarkan yang lain lah. Yang lain lah untuk episod lain. Biasalah kalau duduk kat kampung ni macam-macam orang kata jadi kan. Betul. Dia banyak penemuan-penemuan yang mistik ni kalau kita nak kongsikan ni bila kita duduk kampung. Baik, kita sampai di penghujung rancangan ya. Jadi apa kepesanan-pesanan dan tip-tips daripada Ayin sendiri kepada pendengar-pendengar cerita hantu seram kita yang mempunyai pengalaman yang Ayin lalui? Mungkin ada tips pesanan-pesanan untuk kita bagi kita melalui situasi ini bagaimana? Kalau macam saya, apa yang tua-tua pesan tu kalau boleh kita ikut lah. Macam dia kata, jangan terlampau cakap besar kalau masuk tempat orang. Jangan cakap benda-benda yang boleh orang kata mendatangkan kemarahan kat benda tu lah. Kan cakap besar tu macam-macam lagi. Betul. Kalau orang tua tu pesan, kita dengar. Jangan nak lawan. Itulah patutnya kita dengar. Baik, itu dia daripada Cik Ayin kita daripada Penang, Kedah. Sedikit tips dan pesanan. Sebenarnya kesimpulan dia berbalik pada diri kita ya, Cik Ayin. Maksud dia, kita kena beringat, satu, kita kena jaga adab. Kita ni hidup beradat kan. Jadi berbalik pada agama kita, hukum, hakam dan hadis dalam Al-Quran Karim pun ada Nabi-Nabi kita berpesan, Rasulullah SAW, apa yang patut untuk diri kita bawa dan bagaimana untuk kita bawa diri kita di satu-satu tempat. Perlu kita amalkan doa-doa Bismillah 5, surah Yasin seumpamanya kan. Jadi itu dia daripada Encik Ayin sendiri. Jadi pada Abawan, doa yang kita perlu amalkan seperti biasa, surah-surah lazim, ayat Quran. Sebahagiannya apa yang abang pegang ialah satu je ayat yang abang selalu amalkan, iaitu Ayatul Kursi. Ayatul Kursi dengan 3 kul lah saya selalu dengar. Yes. Itu sebenarnya dah melengkapkan diri kita sebagai pendinding sebenarnya. Itu dia untuk episod kali ini. Terima kasih Ayin. Okay, sama-sama. Bersama dengan Abawan untuk episod kali ini kan. Terima kasih jumpa saya juga. Ya, sama-sama. Kita jumpa lagi di episod akan datang insyaAllah. Ya, itu dia daripada Abawan dalam cerita hantu seram musim yang ketiga di Syong Podcast. Assalamualaikum. Bye.